Allah atur bagai-bagai ni. Allah atur keadaan yang berlaku peperangan, Allah yang atur. Berlaku musibah, gempa bumi, kedok-kilah apa yang berlaku atas dunia ni. Banjir ke sekarang, kesukaran kepada mangsa banjir, Allah yang mentadbir dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Bijaksana macam mana susah orang, mati orang. Hak tu pegangan kita dah. Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Apakah hikmah? Kembali kepada rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je pegangan kitanya. Semua yang berlaku Allah tadbir dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau sebut kata malaikat takbir, tak ada apa-apa tu. Macam ginilah. Kan kita kan ada pegawai takbir. Pandai takbir dia. Taklah dia takbir. Siapa kalau pentakbir masjid? Ada pentakbir. Itu majazi, letak saja. Bukan hakiki. Mudabbir hakikat baik Allah Ta'ala. Malaikat mudabbir majazi, letak je. Bukan malaikat ni umpama penolong, pembantu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan. Allah Maha Kaya daripada segala-gala. Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Bukan kata Allah berkehendak kepada malaikat. Contohnya, tolong Allah takbir langit bumi. Itu mustahil sama sekali. Allah jua yang menjadikan segala dengan kudrah. Allah yang mentadbir, yang mengatur segala perkara, baik ataupun buruk di dunia dan di akhirat dengan hikmahnya. Allah atur tadbir dah nerakanya macam mana dengan hikmah dia. Hikmah apa ni? Orang kafir diseksa dalam neraka yang merang pada masa apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kat tu je. Dia tak boleh korek tu. Dia korek panjang bahar tu yang dipening. Jadi akan jadi sesak. Ya Allah takbir segala-gala. Di akhirat takbir Allah. Nikmat syurga Allah takbir. Azab neraka Allah takbir. Hak ahli neraka ni pula, hak meraung-raung ni kalau hak kafir selama-lama. Selama-lama. Dia masuk neraka pula kerana kafir pula qada-qada. Apa hikmah dia? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tak dia tu Nabi kata, Nabi larang Pak Amsiku tu, tahan diri kamu daripada nak membahas, nak korek-korek. Kenapa? Tapi kita berpegang dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk sedia beribadah kepadanya, kepada Allah. Ini pun sama juga. Ini iktibah juga. Dan kitabnya wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Quran tak sebut gitu. Quran sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Itu ayat Quran. Hak ni iktibas tiru wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadati. Terjemahan dianya, dan tidak menjadikan jin dan manusia. Didahulukan sebut jin daripada manusia sebab jin dijadikan lebih dahulu daripada manusia. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk sedia beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa liya'budun, melainkan kerana mengabdikan diri akan Allah. Sini comel ni. Sedia beribadah. Disediakan untuk beribadah. Sebab kalau kata kerana beribadah, kerana macam mana tu? Kerana lam di taklil, ada gharat, ada tujuan yang mendesak lah kata bagi.
supaya bila jin dan manusia mengabdikan diri akan Allah, Allah akan jadi lebih. Ada ni. Kita kerana kita ni ada gharak tujuan yang menekan kita ni. Kenapa kita belajar? Kerana kita ada tujuan yang menekan. Kenapa kita semayang? Kerana ada tujuan yang menekan. Kenapa kita bekerja? Kerana. Itu semua ada gharak tujuan yang menekan. Lam di taklil dia panggil. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada gharak tujuan daripada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Kan kita kan kerana tu. Kerana illah gharak yang menekan. Ada ni. Ya kita belajar kenapa? Kerana ada tujuan yang menekan. Jahil jadi macam mana? Kenapa semayang? Kerana ada tujuan yang menekan. Tak semayang neraka lah jawapan dia. Adapun Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia kerana mengabdikan diri akan Allah. Kerana ni lil hikmah. Ada hikmah dia. Bukan kerana dengan maksud Allah ada tujuan. Allah ada kerana. Allah ada sebab. Bila hamba mengabdikan diri akan Allah, jadi Allah pun jadi lebih mulia. Mana bila diabdikan oleh jin dan manusia, itu mustahil sama sekali. Sebab Allah tidak ada gharak tujuan menekan atas semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan semua perkara ada dengan hikmah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan kepadanya. Kepadanya buat kurungan untuk khidmat dan taat sangat jelas bagi siapa yang menuju kepadanya kepada ibadah. Nabi Muhammad kata nak beribadah ni jalan sangat jelas. Jalan sangat jelas. Kalau kata bab pegangan, jelas mana pegangan yang betul, mana pegangan yang salah. Sembahyang, jelas mana sembahyang betul, mana sembahyang salah. Hati, jelas mana hati yang baik, mana hati yang jahat. Contoh, baca Al-Quran, jelas baca betul dengan baca salah. Baca Fatihah, jelas baca betul, jelas baca salah, jelas. Ke tak jelas? Dia pun baca Fatihah. Minta maaf, saya tak boleh, saya pun tak tahulah betul salah hok baca. Tak reti lah tu. Dan orang hok tak reti lah. Kalau orang reti je lah. Fatihah awak ni bolehlah untuk sementara bawa semayang. Tapi kalau awak nak jadi tu imam, biar dululah, tunggu dululah. Tak berapa nak cukup syarat jadi imam ni. Tapi untuk semayang awak boleh dah lah. Padahal ni jelas. Ilmu Fatihah dia tu cara mana? Boleh bawa diri saja, boleh bawa keluarga jadi jemaah. Ataupun boleh jadi tu imam di surah-surah ke, kalau tak ada tu imam. Boleh. Tu imam boleh jadi ni. Mana apa? Jelas. Mana jalan beribadah kepada Allah jelas. Kita ikut jalan yang jelas tadi, kita pun mengharap akan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jalan ibadah jelas, yang mazal akan susun nanti. Daripada ilmunya, daripada taubahnya, satu sampai ke mazal akan susun manakah jalan beribadah kepada Allah yang mazal kata jelas, nyata. Agama Allah bukan agama yang sama. Semuanya jelas, nyata. Belajar dengan tak belajar sahaja. Macam tadilah Fatihah, mudah je. Tapi kalau kita belajar, apa kau tahu? Oh, salah. Tapi selama ni kita baca daripada budak, anggapan kita takkanlah kata salah, mesti kita kata betul. Tapi jelas kamu baca tu salah. Alhamdulillah kemudian ni guru kata, okey, alhamdulillah Fatihah kamu sudah berubah. Comel dah bacaan Fatihah kamu. Mana apa? Betul, salah, jelas dalam perjalanan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.